Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini kita akan masuk bab yang kedua dalam sains tingkatan 2 dalam topik ekosistem. Subtopik 2.1 aliran tenaga dalam ekosistem. Dalam satu ekosistem, organisma boleh dikelaskan kepada pengeluar, pengguna dan juga pengurai. Manakala pengguna kita boleh pecahkan kepada 3 iaitu pengguna primer, pengguna sekunder dan juga pengguna tertier. Apa itu pengeluar? Pengeluar ialah organisma yang boleh membuat makanan sendiri. Semua tumbuhan merupakan pengeluar. Pengguna ialah organisma yang makan organisma lain. Ia terbahagi kepada 3 iaitu pengguna primer, pengguna sekunder dan juga pengguna tertier. Pengguna primer ialah haiwan herbivore dan omnivore yang memakan pengeluar. Contohnya beluncas. Pengeluar tu kita dah belajar tadi. Pengeluar ialah apa? Ialah tumbuhan. Maknanya pengguna primer ialah haiwan yang memakan tumbuhan. Pengguna sekunder. Pengguna sekunder ialah haiwan omnivore dan carnivore yang makan pengguna primer. Contohnya burung terkecet ekor biru ataupun nama saintifiknya Tasiga rhyphilatus ialah haiwan omnivore kerana makan beluncas dan buah-buahan. Beluncas tu haiwan, buah-buahan tu ialah tumbuhan. Jadi dia ialah omnivore lah yang makan semua haiwan dan tumbuhan. Burung raja udang ataupun nama saintifiknya Alcedo acis pula merupakan carnivore primer kerana makan pengguna primer seperti siput, ikan, berudu dan juga udang. Burung raja udang ni dia tak makan tumbuh-tumbuhan. Jadi dia ialah carnivore lah. Seterusnya ialah pengguna tertier. Pengguna tertier ialah haiwan carnivore sekunder yang makan pengguna sekunder. Saiz pengguna tertier biasanya lebih besar daripada pengguna. Okay, seterusnya ialah pengguna tertier. Pengguna tertier ialah haiwan carnivore sekunder yang makan pengguna sekunder. Saiz pengguna tertier biasanya lebih besar daripada pengguna primer dan sekunder. Okey, kenapa dia cakap biasanya? Okey, biasanya sebab bukan semua pengguna tertier saiznya lebih besar daripada pengguna sekunder. Saya bagi satu contoh yang senang. Lembu dan juga harimau. Kalau kita tengok, lembu lebih besar daripada harimau. Tapi harimau tu yang makan lembu. Bukannya lembu tu makan harimau. Okey, jadi saiz pengguna tertier biasanya lebih besar. Bukan mesti lebih besar. Okey, seterusnya ialah pengurai. Pengurai ialah organisma yang menguraikan haiwan dan tumbuhan mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas atau nutrien. Hubungan ini dikenali sebagai saprofitisma. Okey, maksud dia sama ada pengeluar atau pengguna yang mati. Organisma yang mati itu dia akan diuraikan oleh pengurai untuk menjadi zat dalam tanah. Dan zat dalam tanah itu akan digunakan kembali oleh pengeluar lah. Okey, seterusnya ialah rantai makanan. Rantai makanan boleh digunakan untuk menunjukkan hubungan pemakanan antara organisma. Rajah 2.2 menunjukkan satu contoh rantai makanan. Ubis sebagai pengeluar akan dimakan oleh siput. Jadi siput itu ialah pengguna primer. Pengguna primer atau siput akan dimakan oleh burung. Burung itu ialah pengguna sekunder. Burung itu akan dimakan oleh musang iaitu pengguna tertier. Seterusnya ialah siratan makanan. Apa maksud siratan makanan? Gabungan beberapa rantai makanan disebut sebagai siratan makanan. Rajah 2.3 menunjukkan satu contoh siratan makanan yang ringkas di kebun sayur. Bolehkah anda tulis 4 rantai makanan yang membentuk siratan makanan tersebut? Kalau kita tengok dekat sini, kita boleh buat 4 rantai makanan daripada satu siratan makanan yang dia bagi ni. Okay, cuba kamu buat. Yang pertama ialah apa? Kubis, beluncas, burung dan juga ular. Itu yang pertama. Yang kedua, kubis dimakan oleh siput, dimakan oleh burung dan dimakan oleh ular. Itu yang kedua. Yang ketiga, kubis akan dimakan oleh belalang, belalang akan dimakan oleh burung dan burung akan dimakan oleh ular. Dan yang keempat, kubis akan dimakan oleh belalang, belalang akan dimakan oleh katak dan katak akan dimakan oleh ular. Okey. Jadi jawapan dia saya akan bagi dalam bentuk gambar rajah untuk dekat next slide. Okey, ini jawapan yang pertama. Kubis, beluncas, burung, ular.
Ini jawapan yang kedua. Jawapan yang ketiga. Okey, ini jawapan yang keempat. Okey, apabila digabung 4 rantai makanan ni, dia akan jadi siratan makanan yang besar. Seterusnya ialah aliran tenaga dalam siratan makanan. Seperti dalam rantai makanan, tenaga juga dipindahkan daripada satu organisma kepada organisma yang lain dalam siratan makanan. Sebenarnya, sebahagian tenaga hilang kerana digunakan oleh organisma untuk bergerak dan menjalankan proses hidup yang lain seperti respirasi. Selain itu, tenaga juga hilang dalam bentuk tenaga haba atau tenaga kimia dalam makanan yang tidak tercerna, iaitu tinja. Okey, gambar raja di bawah menunjukkan pemindahan tenaga dalam siratan makanan. Okey, anak panah merah tu ialah aliran tenaga. Anak panah merah yang dot-dot terpotong tu ialah tenaga yang hilang ketika perpindahan tenaga melalui proses makan lah. Okey, itu saja. Sekian.